Pemegang adat di kawasan Kundasang digesa terus laksana peranan dan tanggungjawab sebagai wakil masyarakat di peringkat akar umbi. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam berkata, khidmat semua pemegang adat termasuk ketua daerah, ketua kampung dan ketua masyarakat masih terus seperti biasa. Meskipun bakal menghadapi PRU DUN Sabah ke-17 tidak lama lagi. So semua tanggungjawab yang mereka dipertanggungjawabkan itu masih relevan. Semua pemegang adat daripada ketua daerah, KN dan ketua-ketua kampung kerja biasa teruskan. Jumpa rakyat, apa yang bila diperlukan oleh masyarakat, mereka terus mesti ada sana juga. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan baju pemegang adat di Ranau. Lebih 60 orang pemegang adat kawasan Kundasang hadir dalam majlis ini. Kota Kinabalu kini menjadi tumpuan dunia teknologi apabila Universiti Malaysia Sabah UMS diumum sebagai tuan rumah persidangan antarabangsa IEEE TechCon 2025. Persidangan bertemakan Unleashing Innovation Elevating Technologies menghimpunkan pemimpin, penyelidik dan inovator teknologi dari seluruh rantau Asia Pasifik. Menurut Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mat Mansor, penganjuran merupakan pengiktirafan besar terhadap keupayaan UMS dalam memacu penyelidikan, inovasi dan keusahawanan teknologi yang memberi impak kepada pembangunan negara. Beliau diwakili Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Profesor Insinyur Dr. Rossalam Sarbatli. TechCon 2025 bukan sekadar platform akademik tetapi jambatan kerjasama antara universiti, industri dan pembuat dasar, termasuklah memperkenal program keusahawanan dan pendidikan STEM untuk melahirkan generasi muda berdaya cipta dan berfikiran keusahawanan. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA Sabah memperkukuh kesiapsiagaan pengurusan bencana melalui pelancaran sistem info bencana JKM yang dilaksana melalui kempen pendaftaran awal mangsa bencana di Beaufort. Timbalan Pengarah JPKA Sabah, Rosyayati Omar berkata, program ini merupakan langkah proaktif bagi mempermudah proses pendaftaran serta pengurusan mangsa bencana di peringkat komuniti dan daerah. Sistem ini membolehkan penyaluran bantuan kebajikan dilakukan dengan lebih cepat, tepat dan efisien selain meningkatkan keupayaan jabatan serta agensi berkaitan membuat keputusan berdasarkan data sebenar semasa bencana berlaku. JPKA berperanan sebagai agensi bantuan dan pemulihan yang bertanggungjawab menguruskan pusat pemindahan sementara serta aktiviti berkaitan bencana. Melalui kempen ini, masyarakat digalakkan membuat pendaftaran awal sebagai mangsa bencana menerusi aplikasi MyInfo Bencana JKM. Aplikasi berkenaan mengandungi data pusat pemindahan seluruh negara, pendaftaran mangsa, pengurusan bantuan serta pengesahan penerima. Teks jawapannya dibacakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Produktif dan Komuniti JKM, Zulkifli Hassan. Menurut Rosyayati, pendaftaran dalam aplikasi ini menjadi asas kepada pemberian bantuan wang esan BWI kepada mangsa yang sah berdaftar semasa bencana berlaku. Program disertai 250 peserta melibatkan pegawai dan kaki tangan kebajikan, urus setia, agensi jemputan serta penduduk daerah Beaufort. Bagi memastikan maklumat berkaitan PRU DUN Sabah ke-17 disampaikan secara tepat, Akademi Pilihan Raya mengadakan taklimat bersama pengamal media yang berperanan penting dalam menyampaikan laporan kepada masyarakat. Kefahaman berkaitan pilihan raya termasuk istilah dan proses pilihan raya penting agar laporan tidak mengelirukan orang ramai. So kita dapat berkongsilah ya maklumat-maklumat berkaitan especially proses-proses pilihan raya lah supaya pihak media lebih memahami ya dengan jelas, termasuklah ya istilah-istilah yang betul yang digunakan ya dalam proses pilihan raya. Sebab apa kita nak pelaporan di media menggunakan istilah-istilah yang betul. Selain itu kita juga ada bagi pendedahan lah berkenaan dengan do and don'ts lah ya. Beliau menyatakan perkara ini selepas taklimat petugas media bagi urusan PRU DUN Sabah ke-17 yang dihadiri hampir 80 pengamal media di Kota Kinabalu.
Hari ke-29 prosiding inkues kematian pelajar tingkatan 1 Allahyarham Zara Karina Mahathir semalam, 3 lagi saksi kanak-kanak memberi keterangan tertutup di Mahkamah Coroner Kota Kinabalu. Keterangan disampaikan di hadapan Coroner Amir Shah Amir Hassan. Menurut kenyataan pasukan guaman keluarga, saksi ke-23 merupakan pelajar senior dan pengawas badar yang mengenali Zara sebagai pelajar baik, ceria dan menghormati senior. Saksi turut mengesahkan wujud ejekan sok-sok badar terhadap Zara selepas arwah mencatat nama pelajar yang tidak solat berjemaah. Beliau kali terakhir melihat Zara pada 15 Julai sebelum jasadnya ditemui di bawah bangunan asrama keesokan hari. Saksi juga menafikan mendengar sebarang aduan buli serta tidak mengetahui tuduhan kecurian yang dikaitkan dengan arwah. Prosiding bersambung hari ini dengan saksi kanak-kanak ke-24. 55 sekolah di Sabah menerima pengiktirafan menerusi Majlis Anugerah Rakan Sekolah Alam Sekitar Serasi, ia sebagai penghargaan kepada sekolah yang aktif memelihara dan memelihara alam sekitar. Majlis dirasmikan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dato' Josila yang menegaskan bahawa perlindungan alam sekitar kekal menjadi komitmen utama kerajaan negeri dalam memastikan pembangunan negeri berlangsung seiring dengan kelestarian alam. Sejak diperkenal pada 2003, program Serasi berjaya membentuk budaya hijau di sekolah. Ia melibatkan amalan kitar semula, penjimatan tenaga serta penglibatan komuniti setempat sekaligus mewujudkan persekitaran bersih dan ceria. Dato' Josi turut mengingatkan bahawa pengurusan alam sekitar adalah tanggungjawab bersama terutama dalam menghadapi cabaran global seperti perubahan iklim, pencemaran dan kehilangan biodiversiti. 52 anugerah disampaikan termasuk Anugerah Wira Serasi, Anugerah Mentor serta Anugerah Individu dan Khas. Majlis bukan sekadar pengiktirafan tetapi saranan untuk meneruskan perjuangan menjaga bumi hijau Sabah demi generasi akan datang. Usaha memperkukuh sektor pendidikan. Komitmen berterusan ini dizahirkan Jabatan Pendidikan menerusi pelaksanaan pelbagai inisiatif. Antaranya menambah baik prasarana sekolah luar bandar, memperluas akses digital menerusi jendela dan digital education transformation serta menambah penempatan guru di pedalaman. Kebajikan guru juga terus diberi keutamaan dengan penyediaan kuartus lebih selesa dan latihan profesional berterusan bagi memastikan suasana kerja yang kondusif. Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah, Jabatan Pendidikan Sabah Indang Kasih Sibin berucap merasmikan Majlis Apresiasi Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2024 dan Majlis Persaraan 2025 di Kota Kinabalu. Lebih 700 warga pendidik diraihkan dalam majlis ini, tanda penghargaan atas jasa dan dedikasi mereka membangunkan dunia pendidikan. Majlis turut meraihkan 51 pesara guru serta menobatkan 2 tokoh guru penampang Kasbula Magun dan Awang Muhammad Kadir Awang Kanak atas sumbangan luar biasa mereka dalam dunia pendidikan. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK menerima pengiktirafan Smart City Early Adopter 2025. Pengiktirafan itu bersempena Hari Perancangan Bandar Sedunia dan MyCity Expo di Putrajaya. Di BKK dalam satu kenyataan menyebut anugerah disampaikan dalam majlis yang dirasmikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Amar Fadilah Yusof. Majlis turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta Menteri Wilayah Persekutuan. Di BKK antara 27 pihak berkuasa tempatan di seluruh negara yang diiktiraf di bawah Anugerah Penarafan Smart City Malaysia 2025. Anugerah ini mengiktiraf usaha berterusan PBT menjayakan inisiatif bandar pintar demi pembangunan mampan dan kesejahteraan komuniti. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Malaysia Madani, rakyat disantuni.